مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا خير من يمم العفون ساحته، يا خير من يمم العفون ساحته، سعيا وفوق متون الأينق الرسم. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر، ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. سريت من حرم ليلا إلى حرم، سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في داج من الظلم، كما سرى البدر في داج من الظلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبت ترقى إلى أن نلت المنزلة، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة، من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم. وقدمتك جميع الأنبياء بها، والرسل تقديم مخدوم على خدم. وأنت تخترق السبع الطباق بهم، وأنت تخترق السبع الطباق بهم، في موكب كنت فيه صاحب العالم، في موكب كنت فيه حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق، حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق، من الدنو ولا مرقا لمستنم. أفخفضت كل مقام بالإضافة، إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي. كيما تفوز بوصل أي مستتر، كيما تفوز بوصل أي مستتر، عن العيون وسر أي مكتتم، عن العيون
وسر أي مكتتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فحست كل فخار غير مشترك فحست كل فخار غير مشترك وجست كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا أمن العناية ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لما دعا الله داعينا لطاعته لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi da. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran daiman mithla ma hamidta bihi nafsak wa ad'afa ma tastawjibuhu min jami'i khalqik hamdan khalidan ma'a khuludik hamdan la muntaha lahu duna ilmik. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mustafa wa rasulina al-mujtaba alladhi arsaltahu ala kaffatil wara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatik wa min ilmina ila ilmik wa min iradatina ila iradatik fa a'udzu bika Allahumma an aqula zura
أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا. ثم أما بعد, kita menggunakan kitab Kifayatul Muhtaj fil Isra'i wal Mi'raj bagi Al-Alimul Allamah Ar-Rabbani Al-Syekh Abdullah bin Dawud Al-Qatani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa ja'ala al-jannata mutaqallabahu wa mathwah wa nafa'na Allahumma bijahihi wa hikmatihi wa hudahu wa hadihi wa akramna bimahabbatihi wa ridah. Terakhir kita dah sampai di muka surat halaman yang ke-23, yaitu baris yang ke-11 daripada bawah. Halaman 23 baris yang ke-11 daripada bawah. Dan malam ini adalah kita akan khatamkan kitab ini insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa rumusan dan kesimpulan yang insya-Allah hamba yang fakir akan kongsikan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kemudian maka berkata mereka itu, Ya Muhammad, sifatkan olehmu akan kami rupa Baitul Maqdis. Betapa binanya, bagaimanakah binaannya? Daripada batu atau betapa, dan betapa kelakuannya, daripada panjangnya dan pendeknya, dan betapa hampirnya dengan bukit. Ceritakan kepada kami, wahai Muhammad, bentuk bangunan dan ukuran-ukurannya, dan berapa jaraknya daripada bukit yang ada berhampiran dengan Baitul Maqdis tersebut. Inilah antaranya soalan mereka yang meragui apa yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah hadir di sana beberapa orang yang tahu ia akan sifat Baitul Maqdis. Ada di kalangan mereka yang pernah sampai ke Baitul Maqdis, lalu mereka mengetahui sifat-sifat bangunan itu dan juga kawasan yang ada di persekitaran Masjidil Aqsa Baitul Maqdis itu. Ada di kalangan mereka yang telah pernah sampai. Maka mensifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka itu dengan katanya. Terus saja dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa memikir panjang ataupun terfikir-fikir. Terus saja dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, adapun binanya, iaitu Masjidil Aqsa itu, baginya bahagian-bahagian dan kelakuan-kelakuan bagian-bagian itu. Bentuk-bentuk binaan itu. Dan hampir bukitnya bagian-bagian. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Diringkaskan di sini, Nabi disebut binanya macam ni, macam ni.
bentuknya begini-begini, kemudian hampir bukitnya begini-begini. Nabi cerita. Maka sentiasa Nabi mensifatkan bagi mereka itu, dan diteruskan Nabi menyatakan sifat-sifat Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis itu kepada mereka. Maka kesamaran atas Nabi setengah sifatnya, tetapi ada beberapa sifat ataupun keadaan yang tidak menjadi Nabi SAW tidak berapa ingat akan sifat-sifat Baitul Maqdis itu. Maka hasil bagi Nabi kesusahan. Datanglah ke masalah untuk menjelaskannya. Akan sebagai susah yang sangat, tiada seumpama dahulu. Kalau sebelum ini mukjizat yang terdahulu mudah saja. Tak perlu dijelaskan. Mereka dapat menyaksikan terbelahnya bulan. Mereka dapat menyaksikan. Ya. Tetapi yang ini agak sukar sedikit untuk Nabi SAW menjelaskannya, kerana ada beberapa sifat yang tidak dapat nak diceritakan kepada mereka. Maka didatangkan Baitul Maqdis oleh Jibril ke Makkah. Jibril alaihissalam membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadirkan surah gambaran Baitul Maqdis. Baitul Maqdis secara lengkap di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihantar akan dia terlebih hampir kepada Nabi daripada kampung Uqail. Kampung Uqail ialah kampung yang paling hampir lah dengan Makkah itu. Makkah ni kota. Ada kampung yang paling dekat ialah kampung Uqail. Maka nampaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhannya. Berapa dimensi tak tahulah. Mungkin 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi ya. Dipertontonkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah teknologi canggih. Yang hari ini pun kita dapat teknologi ini, tapi sebenarnya teknologi ini telah pun wujud pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teknologi live streaming ini sudah ada. Dengan bantuan malaikat Jibril alaihissalam. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dulu memang tak boleh terima, tapi hari ini semua orang dah percayalah. Ada live streaming. Ya. Maknanya perkara ni masuk akal. Dari segi adat memang tidak berlaku ataupun tidak mungkin berlaku. Namun di segi akal ianya berlaku, dan hari ini buktinya. Kata qila, ada pendapat mengatakan bahawasanya telah memukul Sayyidina Jibril dengan sayapnya. Maka hilang dinding antara Nabi dan Baitul Maqdis. Terbuka hijab dengan pukulan sayap malaikat Jibril tadi. Terbuka hijab antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tempat yang mulia itu, tempat suci itu, iaitu Baitul Maqdis. Maka dah berlakulah kasyaf hingga melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia. Dan kata qila, ada juga pendapat mengatakan, pendapat ni di kalangan para ulama, dirupakan Allah Ta'ala rupa Baitul Maqdis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mereka itu tiap-tiap ditanyainya. Ya, apa yang mereka tanya semuanya dijawab oleh Nabi SAW dengan lengkap sekali. Hingga berhenti daripada tanyanya kemudian. Sehingga mereka itu tidak lagi mahu bertanya. Sebab habis semua soalan dah tanya dah. Semuanya dijawab oleh Nabi
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian maka kembali bertanya akan pintunya. Ditanya pula tentang pintu Masjidil Aqsa itu. Maka berkata mereka itu, "Ya Muhammad, berapa pintu masjid itu?" Maka jadilah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat dan membilang akan dia satu-satu. Nabi nampak dekat skrin di hadapannya digambarkan oleh dengan jalan kasyaf. Lalu Nabi bilang satu-satu berapa pintu yang ada di Masjidil Aqsa. Dan mengkhabarkan bagi mereka itu dengan dia akan segala rupanya hingga habis. Nabi cerita secara lengkap bentuk bangunan bilangan pintu Masjidil Aqsa kepada mereka yang bertanya tersebut. Maka adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ia baginya tiap-tiap berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, maka Sayyidina Abu Bakar akan sambut perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Sadaqta, sadaqta. Benar engkau wahai Muhammad. Benar engkau wahai Muhammad. Sadaqta, sadaqta. Hingga selesai. Hingga selesailah cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata pula ia, "Ana ashhadu annaka sadiqun. Ana ashhadu annaka Rasulullah," kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka sebab itulah saya bersaksi bahawa sesungguhnya engkau adalah benar, dan saya bersaksi bahawa sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Maka sebab itulah dinamakan dia Abu Bakar Al-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, seperti yang telah tersebut dahulu. Maka berkata kaum setengah akan setengahnya, adapun sifatnya, maka demi Allah, sungguhnya telah kena daripadanya. Maka berkatalah orang-orang yang hadir mendengar kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, benarlah apa yang Muhammad cerita ini. Tidak langsung satu pun yang tersilap. Semuanya kena tepat sekali. Kemudian maka berkata mereka itu bagi Sayyidina Abu Bakar, adakah engkau benarkan dia bahawasanya ia pergi ke Baitul Maqdis pada malam ini? Maka kembali kepada kamu dahulu daripada subuh. Sebelum subuh dah sampai. Malam bertolak, sebelum subuh dah sampai ke sini. Apakah kamu percaya? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada mereka itu. Kata mereka itu pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mereka bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, adakah kamu percaya wahai Abu Bakar? Mereka untuk mendapatkan kepastian daripada Abu Bakar As-Siddiq. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardah, bahkan aku percaya dan bahawasanya demi Allah, aku benarkan dia pada barang yang terlebih jauh daripada itu. Walaupun cerita yang terlebih jauh, yang terlebih pelik daripada itu pun, tetap aku benarkan, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tetap aku percaya. Inilah betapa benarnya, betapa kuatnya iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bahawasanya aku benarkan dia dengan segala khabar di dalam 7 petala langit pada satu pagi dan pada satu petang. Bahkan lebih daripada itu. Khabar yang menceritakan tentang Isra' sudah ditanya. Tetapi yang berlaku Mi'raj daripada Baitul Maqdis ke langit Allah Subhanahu wa taala itu pun dipercayai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan membenarkannya. Dan adalah ia bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebablah para ulama katakan bahawa orang siapa yang tidak mempercayai
peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya kafir. Ada dihukumkan kafir, ada dihukumkan fasik, ada dihukumkan munafik. Ya, bersalah-salahan ulama yang menyatakan hukum bagi mereka yang tidak percaya. Tetapi yang paling kuat mengatakan bahawa hukumnya kafir bagi mereka yang tidak mempercayai peristiwa agung yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah al-Isra'u wal Mi'raj. Dan adalah ia bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Umar, Nabi 18 tahun, adalah dahulu daripada ini. Sayyidina Abu Bakar itu sekali peristiwa pergi berniaga kepada Syam atau ke Yaman, maka mimpi ia bahagian-bahagian, maka dikhabarkan Buhaira Ar-Rahib, maka berkata ia, jikalau sungguh mimpi engkau ini, maka bahawasanya lagi akan dibangkitkan satu Nabi daripada kaummu, dan lagi adalah engkau wazirnya pada hidupnya. Rupanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah mendapat alamat terlebih dahulu, sebelum dibangkitkan Nabi Muhammad menjadi Rasul. Abu Bakar ini telah mendapat alamat terlebih dahulu, dan khabar terlebih dahulu tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikhabarkan oleh Buhaira, dan juga mimpi-mimpi yang beliau alami dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Busyra, iaitu mimpi yang berbentuk busyra, yang berbentuk berita gembira. Namun itu tidak menjadi hujah baginya, dirahsiakannya. Namun bila mana telah terjadi, telah bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan mudah saja dia membenarkannya. Ini pengalaman ruhani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan katanya, kata Buhaira itu tadi, adalah engkau wahai Abu Bakar wazirnya, seolah-olah menterinya, Perdana Menteri bagi Nabi pada hidupnya, ketika hidupnya Nabi SAW, dan khalifahnya, Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifahnya, wakilnya pada ketika matinya, pada ketika wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sembunyi ia akan dia. Perkara ini disembunyikan, dirahsiakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pengalamannya sebelum beliau bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam risalah, maka duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masjid menyeru manusia kepada tauhid. Perkara yang diajak yang pertama sekali ialah tauhid, yakni mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kalimah thayyibah, kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah tauhid yang sebagaimana yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu, itulah kalimahnya. Ini perkara yang pertama yang diseru kepada manusia, Sebab kalau kita betul-betul nak buat dakwah, kita bawa kalimah ini, kalimah tauhid ini, dan kita jelaskan kembali kepada manusia. InsyaAllah, sekiranya manusia itu benar-benar menggunakan akalnya, memikirkan kalimah tersebut, maka mereka akan membenarkannya. Adapun manusia yang tidak membenarkan kalimah tauhid ini, ialah kerana mereka tidak berfikir, dan mereka hanya menurutkan hawa nafsu semata-mata. Hidup penuh dengan hawa nafsu.
mengatasi pemikiran mereka, mengatasi akal mereka yang sejahtera. Dengan sebab itulah mereka menolaknya tauhid ini. Adapun tauhid ini sesuai, secucuk dengan kesejahteraan akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata segala musyrikin, "Hei Abu Bakar, sahabat kamu telah gila." Musyrikin ini degil. Kata, "Wahai Abu Bakar, Nabi Muhammad sahabat kamu itu telah gila." Dia kata. Maka berkata ia baginya. Maka jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan apa kelakuannya yang menyebabkan kamu menyatakan dia gila? Maka berkata mereka itu, ia duduk di masjid mendakwa akan Nabi dan menyeru manusia kepada agamanya. Maka datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk masjid dan menyeru manusia kepada agamanya. Maka datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sembah ia, bercakaplah ia, maknanya itu seolah-olahnya seorang menteri berjumpa dengan raja. Itu sebut gunakan perkataan sembah ni, bukannya sembah Nabi, tidak, tetapi adalah menghadap untuk berbicara dengan insan yang agung. Maka sembah ia, ya Muhammad, telah sampai kepada hamba daripada Tuhan hamba bagian-bagian cerita, macam-macam cerita yang diceritakan oleh musyrikin Makkah. Maka sabdanya bahkan memang betul apa yang mereka katakan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka katanya, demi Allah, tiada hamba dapat pada Tuhan hamba dusta, tetapi apa tanda yang Tuhan hamba dakwa itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada peringkat awalnya, dia mengakui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dia minta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan tanda alamat beliau seorang nabi yang mengajak kepada tauhid. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi kamu dahulu itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah bermimpi. Maka pecahlah tembelang rahsia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Diketahui mimpinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mimpi kamu dahulu itu, maka katanya, berikan tangan tuan hamba supaya hamba ambil janji. Maka bila mana Nabi SAW menceritakan bahawa apa yang berlaku ni sesuai dengan apa yang engkau mimpikan dahulu, berlaku dalam mimpimu, wahai Abu Bakar, maka lantas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menghulurkan tangannya, berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil janji setia. Maka mengucap ia dengan dua kalimah syahadah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah ia awal-awal Islam, orang yang pertama yang memeluk agama Islam daripada laki-laki, daripada golongan lelaki. Dan Siti Khadijah awal-awal Islam daripada perempuan yang pertama yang memeluk agama Islam. Maka berkata pula segala musyrikin, ya Muhammad, ceritakan kami daripada beberapa unta kami yang membawa dagangan dari Syam itu. Ini telah pun mereka tak puas hati lagi dengan cerita Nabi SAW.
Daripada Baitul Maqdis cerita pasal unta. Yang menjadi satu cerita dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana mereka itu? Di manakah unta? Unta tu milik kami, dia kata. Apakah yang terjadi pada unta itu? Mereka bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sabdanya, sesungguhnya telah datang aku atas beberapa unta Bani Fulan pada satu dusun, kira-kira 8 marhalah dari Makkah. Sungguhnya telah hilang unta itu. Hilang bagi mereka itu satu unta, Nabi kata. Maka pergi mereka itu menuntut akan dia. Kemudian didapatinya. Cari unta tadi, jumpa balik. Dan lagi aku dapat satu qadah, ada air. Satu bekas air, satu bejana ada air di dalamnya. Maka aku minum akan dia. Kemudian maka sampai aku kepada beberapa unta Bani Fulan di tempat bagian-bagian, di tempat sekian-sekian. Ada padanya satu jamal yang merah. Satu jamal yang merah, unta yang warna merah atas 2 karung. Atas 2 karung, satu putih dan satu hitam. Di situ padanya ada 2 karung, satu karung warna putih, satu karung warna hitam. Maka tatkala berbetulan aku dengan dia, bila terserempak, lari ia terkejut dan berkeliling-keliling dia. Berpusing-pusing dia. Maka rebah ia, lalu patah kakinya unta yang warna merah itu tadi. Kemudian sampai aku kepada beberapa unta Bani Fulan. Pada Tan'im didahulukan dia satu jamal yang wariq, yang kelabu. Didatangkan pula satu unta yang warna kelabu dan pelepatnya hitam. Bahagian atasnya hitam dan di atasnya 2 karung yang hitam keduanya. Tadi karung unta merah tadi, karung hitam dengan putih. Ini unta kelabu ni, dua-dua karung warna hitam. Ada beg yang di bawahnya. 2 karung yang hitam keduanya. Maka berkata mereka itu, manakala datangnya, maka sabdanya pada hari, berkata mereka itu, manakala datangnya. Orang musyrik itu tak puas hati lagi tanya. Bila masa pula unta yang itu datang, yang mana kelabu itu, maka sabda Nabi SAW, pada hari Rabu. Pada hari Rabu. Maka tatkala adalah hari Rabu, keluar segala Quraisy pada zahir Makkah. Memang menjadi kebiasaan hari Rabu, segala pedagang-pedagang Quraisy ini akan keluar daripada Makkah berniaga membawa barang dagangan menggunakan unta. Dan menantilah mereka itu akan datangnya. Maka terkemudian datangnya hingga hampir jatuh matahari. Tempoh masa yang diceritakan Nabi. Maka Nabi pun minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilebihkan baginya dengan saat, dan dihabiskan baginya matahari hingga datang. Dan tatkala datang, berhadaplah segala Quraisy bertanya akan mereka itu yang datang itu dengan katanya, adakah hilang bagimu satu unta, kemudian kamu dapat akan dia? Maka sahut mereka itu, bahkan. Mereka pun bertanya sesama sendiri,
akan apa yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul ke? Kamu pada hari tersebut sekian-sekian masa, sekian-sekian hari, unta kamu hilang, lepas tu jumpa semula. Betul lah. Bahkan dia kata, dan bertanya pula akan yang lainnya, adakah bagimu patah kaki unta yang merah? Unta merah tu patah kaki ke? Maka sahut mereka itu, bahkan iyalah, unta merah tu patah kaki. Dan katanya pula, adakah pada kamu satu qadah, satu bekas air, di dalamnya air diminumkan orang akan airnya? Tiada kamu tahu. Maka sahut mereka itu, seorang daripada mereka itu, demi Allah, kami taruh di dalamnya air dengan tanganku, maka tiada seorang daripada kami meminum akan dia, dan tiada diminum, tiada menumpahkan dia. Maka tiba-tiba tiada ada padanya air. Tiba-tiba tak ada air. Tak tumpah. Tapi tiba-tiba tak ada air. Rupanya Nabi SAW minum air tersebut. Mereka tidak nampak hal keadaan tersebut. Kerana perkara ini berlaku secara khawarikul adat. Perkara yang mencari adat. Tapi air itu habis. Maka tak kala adalah segala pekerjaan yang dikhabarkan itu sekaliannya benar. Betul, memang air tak ada. Lalu hampir-hampirlah mereka itu membenarkan apa yang diceritakan oleh Nabi. Maka tiada ada baginya jalan pada mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lagi dah. Semua jalan untuk mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tertutup bagi mereka. Maka kembali mereka itu kepada inad. Mereka kembali bila mana akal mereka sudah tidak berjaya, usaha mereka tidak berjaya, maka mereka kembali, mereka tidak mahu menerima kebenaran. Mereka tetap mempertahankan kebodohan mereka dan mungkar dan dalal dan kufur. Mempertahankan ketidakbenaran mereka itu. Inilah, maka dituduh akan dia dengan sihir dan kuhana. Dituduh pula Nabi SAW, ini tak lain dan tak bukan, Muhammad ini bawa sihir dan juga ilmu tilik, dia kata. Tidak mahu menerima kebenaran, sedangkan telah dijelaskan satu persatu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata mereka itu telah benar walid perkataan itu. Telah benar walid, terbit perkataan itu. Memanglah perkataan telah benar. Maka ada di kalangan mereka yang membenarkannya. Maka adalah setengah mereka itu yang murtad, yang keluar. Ada pula yang sebelum ini dah Islam dah, percaya Nabi SAW, tetapi disebabkan mereka taradud, tidak boleh terima kisah tersebut, peristiwa tersebut berlaku, maka mereka keluar daripada Islam dan murtad daripada Islamnya. Dan setengahnya yang munafik, dan ada juga yang jadi munafik pada perkataannya. Mengaku betul tapi dalam hatinya menafikan. Dan setengahnya yang mencercakan, mentohmah apa yang berlaku itu pada Nabi, dan mendustakan. Dan setengahnya yang membenarkan dan yang membetulkan. Ada juga yang membenarkan dan yang membetulkan. Dan setengahnya yang terhenti pada kelakuannya dan pada pekerjaannya, tercengang-cengang, tak tahu nak cakap apa. Dan setengahnya yang taradud pada hatinya. Mulutnya boleh terima, Yalah, tapi dalam hatinya taradud, dalam hatinya tidak boleh terima. Maka diturunkan Allah Ta'ala firman-Nya, waja'alna ru'yan nabi waja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas. Dan tiada kami jadikan akan pelihat yang kami perlihatkan kamu ya Muhammad, melainkan fitnah bagi segala manusia. Jadi fitnah lah. Inilah cabaran
bagi Nabi, cabaran yang berat bagi Nabi SAW untuk menjelaskan sesuatu yang benar, yang boleh diterima akal, yang tidak berlaku, yang tidak boleh diterima adat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan adalah betapa ayat ini, bahawasanya Isra' dan Mi'raj itu adalah keduanya dengan ruh dan jasad. Ini i'tiqad kita di sunnah wal jamaah. Ada pendapat mengatakan bahawa pada peringkat awal Islam, ada mereka mengatakan bahawa berlaku hanya dengan roh saja, tidak dengan jasad. Berlaku hanya dalam mimpi saja, sedangkan jasad berada di tempat tidur. Dan kedua-dua pendapat ini ditolak oleh ahli sunnah wal jamaah yang tetap mengatakan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku dengan roh dan jasad sekali, tidak terpisah antara roh dan jasad. Kata Anas radhiyallahu, itu pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan kata Anas radhiyallahu anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian daripada masa Isra' dan Mi'raj itu adalah baunya amat harum. Balik daripada peristiwa tersebut, baunya sangat harum seperti bau pengantin selama-lamanya. Ya, wangi sangat wangi. Inilah akhir barang yang menyahaja fakir yang muhtaj kepada rahmatullah. Pengarang kitab ini Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani radhiyallahu taala anhu membuat khitam, kalam terakhir bagi kitab ini. Apa katanya? Inilah akhir barang menyengaja fakir yang muhtaj. Sengaja fakirnya dirinya itu muhtaj, yang berhajat kepada rahmat Allah. Daud bin Abdullah Fatani pada mentaswidkan bicara Isra' dan Mi'raj, pada mengagungkan bicara Isra' dan Mi'raj daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Mentaswidkan maknanya mendahulukan bicara asalnya daripada bahasa Arab, kemudian diterjemahkan kepada bahasa Jawi Melayu. Daripada satu risalah, beliau ambil dipetik daripada risalah Najmuddin Al-Ghaiti, Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Setengah syarahnya disyarahkan bagi Ahmad Shihabuddin Al-Qalyubi pada hari Thulatha antara zuhur dan asar di dalam Makkah Al-Musharrafah. Makkah Al-Musharrafah. Pada 27 hari bulan Muharram, Al-Muharramul Haram, pada hijrah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1224. Ini tarikh, ditulis tarikh selesai penulisan kitab ini pada tahun dan tarikh yang tersebut itu 1224 Hijriyah. Hamidan wa syakiran lillah awalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa musalliyan wa musalliman ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi wa sahbihi kullama dzakarahu dzakirun wa kullama ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Tahmid dan salawat kirab watani. Wa radiyallahu ta'ala an alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Tamatlah sudah, khatamlah sudah kitab Kifayatul Muhtaj fil Isra'i wal Mi'raj yang kita bacakan beberapa sesi, lebih kurang dalam 1, 2, 3, 4, 5 sesi lah. Alhamdulillah,
dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dapatlah kita mengkhatamkan kitab ini pada bulan Rajab yang mulia ini. Akan datang kita akan masuk pula pada bulan Sya'ban, dan ada lagi peristiwa besar yang berlaku. Jadi tuan-tuan, para pendengar, para muridin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, banyak iktibar dan pengajaran kalau kita teliti sungguh-sungguh perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang dapat dilihat ialah bagaimana seorang yang ingin sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala itu mestilah dipimpin oleh seorang guru. Sebagaimana malaikat Jibril memimpin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung untuk dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai di satu sempadan, malaikat Jibril melepaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah guru. Bila mana seorang murid itu begitu setia dengan gurunya dan begitu beradab dengan gurunya, lalu sampai satu tahap guru itu akan pimpin tangan muridnya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sudah sampai ke sempadannya, guru akan melepaskan muridnya pergi ke hadrat Tuhannya. Itulah puncak segala nikmat perjalanan menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilalui oleh para salikin tarikat Sadat Sufiyah. Orang yang salik tarikat Sadat Sufiyah, inilah yang berlaku. Mereka berguru, mereka berjalan bersama-sama, mereka hidup bersama-sama, bersahabat, sampailah gurunya membawa dia menunjukkan, inilah kamu dan Tuhan kamu. Inilah yang berlaku dalam secara keseluruhan. Kita lihat perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi iktibar yang sering disampaikan oleh guru-guru kami ialah ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Beberapa kali Nabi Musa alaihi salam menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Musa alaihi salam ini bukanlah nabi yang sudah wafat dan berlalu ribuan tahun. Beza jauh jaraknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima nasihat Nabi Musa alaihi salam walaupun Nabi Musa sudah wafat. Dan inilah menunjukkan bahawa orang yang sudah wafat itu pun kita boleh ambil manfaat daripada mereka. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil manfaat daripada nasihat Nabi Musa alaihi salam. Itu orang soleh yang wafat, nabi yang wafat, orang beriman yang wafat tetap memberikan manfaat kepada mereka yang masih hidup. Itu sebablah kita mendoakan ahli kubur di kalangan para solihin, para anbiya, para syuhada, dan kita menziarahi mereka, dan kita mendoakan mereka. Barangkali mereka juga mendoakan kita, menjawab salam kita, dan kita mendapat manfaat daripada doa mereka, nasihat mereka. Jadi kita memberi manfaat kepada mereka, mendoakan mereka, dan mereka juga boleh mendatangkan manfaat kepada kita yang masih hidup di atas permukaan dunia ini. Sebagaimana Rasulullah mendapat manfaat, dan manfaat itu mengalir pula kepada kita. Akhirnya kita mendapat satu ibadah solat yang lengkap sempurna 5 waktu, setanding dengan ibadah solat 50 waktu. Kan manfaat tu. Inilah menunjukkan bahawa orang yang sudah mati tetap boleh memberikan manfaat kepada mereka yang masih
masih hidup. Inilah yang selalu diperingatkan kepada kami. Hasil daripada iktibar yang diambil daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala man a'laita lahu rutabu wa kashafta lahu al-hujubu farqa ma lam yarqa ilaihi al-khalilu wa wasala ma lam yasil ilaihi jibrilu wa nadhara ma lam yanzurhu al-kalim wa wasaftahu bi annahu bil mu'minina ra'ufur rahim. Fasallillahumma alaihi tahabbuban wa takrima ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya halim khalliqna bi khuluqil halmi wa haqiqna bi haqa'iqil ilmi wahdina bi nuril fahmi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rfa' 'anna al-waba'a wal bala'. Allahumma rfa' 'anna al-waba'a wal bala'. Allahumma rfa' 'anna al-waba'a wal bala' bihaqqi sayyidil wujud bihaqqi sayyidil anbiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila hadratin nabi wisril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Kita bertemu lagi sekiranya ada kesempatan, insya-Allah kita akan bertemu lagi pada sesi-sesi pengajian yang akan datang. Doakanlah sama-sama, mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada di kalangan kita yang wafat, maka diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.